Sejak beberapa tahun kebelakangan ni, kita sering didedahkan ataupun kita selalu nampak perbincangan yang hangat berkaitan LGBT bukan setakat di media sosial je, bahkan sampai tahap masuk ke perdebatan dekat televisyen. Untuk pengetahuan, dulu LGBT ni satu perkara yang agak tabu untuk dibincangkan dalam khaliat ramai. Tapi sekarang ni bukan setakat dia dibincangkan, bahkan siap ada orang buat perarakan, buat demonstration, bahkan siap ada yang cuba untuk masuk ke kaca TV membincangkan, membentangkan idea LGBT dan seumpamanya. So ini adalah satu perkara yang agak merisaukan. LGBT ni akronim dia lagi panjang, antaranya LGBTQQ dan seumpamanya lah, iaitu stand for lesbian, gay, bisexual, transsexual, transgender ataupun queer, questioning dan seumpamanya. 4 kesan LGBT khususnya dekat Malaysia lah. Yang pertama sekali, penyakit LGBT ni dia akan menyebabkan seseorang tu terkena ataupun terbabit dengan jangkitan virus HIV. Ini bukan perkara mitos, sebab ramai kalangan golongan LGBT ni dia seolah menafikan benda ni, padahal ni adalah perkara realiti. Ia telah disebut oleh banyak saintis sekalipun, hatta di luar negara. Sebagai contoh, kalau kita baca tulisan Profesor Andrew Grulich daripada University New South Wales, Australia, dia dalam tulisan dia simpulkan bahawa jangkitan HIV kepada golongan homoseksual ni adalah 18 kali ganda lagi tinggi. Yang kedua, seperti yang kita maklum, penyakit LGBT ni akan menyebabkan kerosakan bagi institusi kekeluargaan dan khususnya zuriat. Kekeluargaan ni, macam saya cerita dalam video sebelum ni, ada orang yang terperangkap dengan penyakit LGBT ni kerana ada kes, sebagai contoh, dia diliwat oleh pakciknya sendiri. Ada lelaki dia diliwat oleh pakciknya sendiri pada usia seawal sekolah rendah lagi. Dan ada yang diliwat oleh saudara mara dan seumpamanya. So, dan kalau yang perempuan menjadi lesbian, mungkin kerana tidur sekatil, biasa bermesra dan seumpamanya, yang menyebab akhirnya terlibat dengan lesbian dan seumpamanya. Ada kecenderungan untuk tukar jantina. Sebagai contoh, yang lelaki bila dah biasa jadi bottom ataupun biasa diliwat, akhirnya dia akan ada possibility untuk tukar jantina, jadi perempuan, jadi maknya, dan akhirnya menjual badan dekat lorong-lorong gelap dan seumpamanya. Pada mereka, daripada diliwat secara percuma, lebih baik dibayar. Jadi itu yang berlaku, sama juga seperti perempuan. Bila dah terbiasa jadi lesbian, kemudian akhirnya jadi pengkit ataupun cuba jadi lelaki. LGBT adalah sudah pasti orang yang buat maksiat ni hati takkan tenang. Orang yang terlibat dengan penyakit LGBT ni hati dia takkan tenang. Saya berjumpa dengan ramai golongan yang terlibat dengan penyakit LGBT ni, khususnya yang gay. Akhirnya mereka akui yang mereka tak tenang. Bila kita buat maksiat ni, kita buatlah apa-apa perkara lain, sebagai contoh mendaki gunung ke, bermain games ke, ataupun pergi clubbing, klub malam, ataupun ambil dadah, ekstasi, syabu dan sebagainya. Pada akhirnya mungkin dia akan tenang sekejap, tapi akhirnya dia tak akan tenang juga. Dia tak akan berjaya tenangkan hati. Sebab bila terlibat dengan penyakit LGBT, bukan setakat fikiran dan cara fikir je dia tak tenteram, bahkan hati dan jiwa pun takkan tenang. So, antara langkah yang kita boleh ambil adalah memperingatkan agar anak-anak kita memilih kawan yang baik, sehingga terpengaruh oleh kebaikan mereka dan terhindar daripada pengaruh buruknya. Ibu bapa perlu mengawasi keadaan anak-anak mereka pada setiap masa juga, dan perlu memantau perubahan fizikal dan emosi anak-anak agar mereka tak tercenderung terhadap gejala LGBT. Selain itu, ibu bapa boleh memantau anak-anak mereka dengan cara memeriksa kandungan telefon bimbit mereka, berkenalan dan rakan-rakan mereka, dan memahami peribadi anak-anak mereka. Tindakan yang tegas wajar diambil oleh ibu bapa sekiranya anak-anak mereka terlibat dalam gejala LGBT. Cara untuk mencegah LGBT ialah dengan menguatkuasakan undang-undang dan melalui tarbiyah. Pihak berkuasa perlu mencari kaedah berkeresan untuk membanteras gejala negatif lesbian, gay, bisexual dan transgender.
supaya tidak menular dan merosakkan generasi baru negara. Jika budaya negatif ini dibiarkan tersebar secara berluasa dalam masyarakat, dibimbangi ia menjadi sejenis wabak yang boleh menyumbang ke arah keruntuhan bangsa dan negara. Okay, pandangan saya, generasi kini lebih mudah terpengaruh dengan keadaan semasa, kerana berita-berita ataupun perkara-perkara yang sebegini, video-video yang kita lihat seperti di dalam TikTok, Facebook dan YouTube, itu tersebar dengan sangat cepat. So, bagi pandangan saya, kita ni seorang Muslim, dan juga mungkin untuk orang yang non-Muslim, saya ingin menyebut tentang beberapa perkara yang sikap-sikap orang Islam terhadap golongan LGBT ni, untuk kita faham lah. Okay. Golongan LGBT ni macam homosexual, betul lah, seks dengan jantina yang sejenis. Dia tentu-tentunya bercanggah dengan agama. So kat sini agama Islam dia tidak membenarkan kita menuduh seseorang melakukan perhubungan seks yang salah. Contohnya lah macam perbuatan homoseksual, zina. Kita tak boleh menuduh seseorang tu tanpa bukti. Okey, baik. Seperti kita semua sedia maklum, budaya LGBT di dalam Malaysia ni bukan sahaja bertentangan dengan agama, moral maupun budaya Malaysia, malah semua orang tahu ianya bertentangan dengan undang-undang Malaysia. Orang Malaysia yang menerima LGBT ni, pada pendapat saya sangat tidak patut lah. Tak kira lah kau tu Muslim ataupun tak, kau kena yakin yang rahmat Tuhan tu wujud. Rahmat Tuhan tu wujud. Pada saya sebagai umat Islam, kita ni sebagai hamba jangan cepat putus asa lah dengan rahmat Allah. Dipetik dalam satu artikel, Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, surah yang diutuskan kepada Nabi Lut, pada ayat 80, yang bermaksud, ingatlah tatkala dia berkata kepada kaumnya, patutkah kamu melakukan perbuatan keji yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun daripada penduduk alam ini sebelum kamu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk memuaskan nafsu syahwat kamu dengan meninggalkan perempuan. Bahkan kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Maksudnya dekat daripada zaman dulu, daripada zaman Nabi Lut lagi dah ada benda-benda macam ni. Sepatutnya kita dah perlu, zaman sekarang kita dah perlu ambil iktibar lah daripada apa yang berlaku. Bukan kita ikut lagi benda yang tak sepatutnya berlaku terjadi pada zaman sekarang di dalam Malaysia. Itu sahaja pendapat saya. Terima kasih.